Don't forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamil ada isu apa? Muhyiddin mohon pasport ke Bangkok untuk pembukaan restoran. Saya baca sikit. Bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin yang berdepan 3 pengubah wang haram membebitkan dana 200 juta dikaitkan dengan program Jana Wibawa memohon pasportnya dikembalikan buat sementara waktu. Kali ini, Presiden Bersatu itu mahu ke Bangkok untuk menghadiri majlis perasmian pembukaan restoran yang dikalikan oleh seorang rakyat Malaysia di sana. Okey tuan-tuan, mari kita dengar respon untuk kamu Amir dia kita komen macam biasa. Saya terkejut dan tengok-tengok saya geleng kepala. Khabar terbaru saya terima apabila Tan Sri Muhyiddin yang sekarang ini beliau berdepan dengan 3 pertuduhan. Pengubahan haram, wang membabitkan dana sekitar 200 juta yang dikaitkan dengan program Jana Wibawa. Tapi kabarnya dia dah mohon pula pasport untuk dikembalikan padanya untuk sementara waktu. Itu hari dah pergi ke London untuk bercuti serta keluarga. Tapi sekarang ni katanya dia nak ke Bangkok untuk menghadiri majlis perasmian Piring Kau, itu restoran yang dikalikan oleh seorang rakyat Malaysia. Saya kata itu bukan satu benda yang penting. Bukan penting saya, katanya individu tersebut rapat dengan beliau dan membuka sebuah premis makanan halal di Bangkok. Sebab itu dia kata dia mahu saya hadir di majlis itu. Itu merupakan alasannya dalam affidavit untuk meminta yang menyokong permohonannya untuk mendapatkan pasportnya. Persoalan sekarang ni kena fikir juga, menantu yang tak balik-balik tu macam mana? Takkan tak jumpa di London, tak tahulah. Bawa balik menantu dulu. Kalau tidak menimbulkan 1000 persoalan. Saudara, kabarnya permohonan untuk mendapatkan pasport itu telah difailkan oleh Tuan Chetan Jetwani and Company pada 31 Januari lalu. Itu 8 hari, seminggu lepas. Dan katanya dia berhasrat untuk pergi ke Bangkok pada 15 Februari ini dan kembali ke tanah air pada 21 Februari. Saya rasa begitu. Dalam keadaan sekarang ni, rakyat tengah marah, rakyat ada yang kecewa bila pengampunan Najib belum lagi tuntas. Tiba-tiba dalam keadaan begini, kalau dilayan saudara, tak tahulah, saya tak boleh nak cakap banyak. Dan katanya hanya kerana kawan dia buat meniaga di Bangkok. Dan sejak beliau didakwa katanya dia tak dapat jumpa mereka. Kalau mereka nak datang, datanglah, apa ada masalah. Tan Sri Muhyiddin masih bebas di negara kita. Bukan ada dikurung macam Sri Najib, di belakang tabir besi. Tapi nak pergi keluar negara mengikut perundangannya apabila mahkamah memutuskan pasport jadi tahan. Hormatilah keputusan mahkamah. Kerana sebenarnya dia tidak mempunyai hak keistimewaan untuk mendapatkan pasport tersebut. Tuan-tuan, berhati-hati di jalan raya, lebih-lebih lagi musim perayaan ini, di mana pengguna jalan raya yang menggunakan tol, saudara, menggunakan lebuh raya, membabitkan kenderaan kelas 1, itu kenderaan persendirian, mereka akan menikmati pengecualian bayaran tol. Tak ada tol selama 2 hari, iaitu mulai besok 8 Februari sehingga Jumaat 9 Februari. Ini pengecualian tol ini dilakukan sempena sambutan Tahun Baru Cina. Kementerian Kerja Raya memaklumkan pemberian tol percuma ini akan dilaksanakan di semua lebuh raya bermula pada jam 12:01 tengah malam besok 8 Februari dan berakhir pada 11:59 malam 9 Februari itu hari Jumaat, di mana implikasi kewangannya saudara berjumlah 42.99 juta wang negara akan dibelanjakan untuk memastikan kemudahan rakyat diutamakan. Baik saudara, itulah seketika tentang laporan tol, harga minyak, cuaca dan sebagainya. Kita mulakan dengan laporan dari Jakarta sebab tinggal beberapa hari lagi, 6 hari lagi, seminggu lagi pemilihan Presiden Indonesia akan diadakan. Saat ini saya menerima laporan daripada Awani yang menyebut prestasi calon-calon Presiden iaitu Anies Baswedan dan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Mereka sekarang ini berada pada pusingan debat terakhir.
Menurut pengarah eksekutif Lingkar Madani, iaitu Ray Rangkuti, melihat daripada berdasarkan prestasi yang dipamerkan ketiga-tiga calon tersebut, Anies disifatkan seolah-olah lelah. Anies nampaknya lelah, sementara Prabowo pula dalam keadaan sama-sama, manakala katanya Ganjar agak konsisten. Prestasi Prabowo disifatkan agak kabur kerana kurang jelas, kerana Ganjar lebih konsisten dalam menyampaikan gagasan ideanya. Terpulanglah saya. Sebab saat-saat ini warga Indonesia sedang melihat dan mengkaji apakah janji-janji yang bakal dilakukan oleh ataupun manifesto lah, untuk lebih tegang lagi, manifesto 3 calon presiden di Indonesia. Tapi bagaimanapun saudara, ratusan mahasiswa dijangka akan mengadakan protes terhadap campur tangan Presiden Indonesia pula dah, iaitu Pak Jokowi yang katanya akan keluar berkempen dalam pilihan raya Presiden pada 14 Februari mendatang. Kira-kira 2,000 mahasiswa dari beberapa universiti dijangka menyertai perhimpunan di tengah-tengah kota Jakarta mahu menggesa agar Jokowi mengekalkan sikap berkecuali dalam pilihan raya itu. Walaupun Presiden secara jelas tidak menyokong mana-mana calon bertanding, tapi beliau telah membuat penampilan seolah-olah menyokong calon Presiden Prabowo Subianto yang berpasangan dengan anak sulungnya untuk jawatan naib calon naib Presiden, iaitu Gibran Rakabuming Raka. Menurut undang-undang, Presiden dibenarkan menyertai mana-mana kempen. Tetapi jika persoalan sama ada, saya akan berkempen atau tidak, jawapannya, kata Pak Jokowi, saya tidak akan berkempen. Saudara kena ingat, di Indonesia, mahasiswa dilihat seolah-olah menjadi kuasa politik yang begitu berpengaruh. Sebab itu perempuan tersebut dilakukan selepas ahli akademik dari puluhan universiti mengadakan sidang akhbar untuk menimbulkan kebimbangan terhadap kemerosotan demokrasi Indonesia, dan mereka menggesa agar Jokowi dan pegawai negeri kekal berkecuali menjelang pilihan raya. Ini sebab kerana anak Jokowi sendiri bertanding calon sebagai naib presiden berpasangan dengan Joko Prabowo. Saya kadang-kadang ni kita dah musim-musim begini, saya bukan faham sangat. 3 calon ada sana saya. Itu di Indonesia. Okey, saya baca detail sikit lagi. Individu ini rapat dengan saya dan membuka sebuah premis makanan halal di sana. Dia mahu saya hadiri majlis itu, kata Muhyiddin dalam affidavitnya bagi menyokong permohonan itu. Permohonan itu difailkan oleh Tuan Cetan Jentawi dan company pada 3 Januari lalu. Kalian tahu macam-macam lah Muhyiddin ni. Asyik nak keluar negara je. Okey, mari terus menyokong kerajaan bawah dan Datuk Ibrahim. Assalamualaikum.